Saya ingin menarik perhatian Dewan bahawa dari 4 ke 7 tahun kebelakangan ini dengan segala pertukaran dan cabaran ekonomi global yang telah mempengaruhi negara kita, sebenarnya ada beberapa pengajaran penting yang boleh menjadi pedoman kepada kerajaan, kepada ahli-ahli politik dan kepada masyarakat dalam kita mengharungi cabaran ekonomi yang lebih mencabar dalam tahun 2023 ini. Pertama, Datuk Seri Yang di-Pertua, ekonomi sekarang ini sudah mirip kepada cuaca. Kita tahu bahawa akan ada masa yang harinya cerah dan akan ada masa hujan. Tambah pula cuaca seperti yang ada sekarang, dia tidak lagi boleh diramal seperti dahulu. Kalau hujan itu, dia tidak bermusim, dan hujan kalau dia turun dengan tiba-tiba dan boleh jadi banjir kilat. Itulah sebenarnya juga cabaran kepada ekonomi kita kerana dia tidak lagi boleh diramal dengan begitu tepat seperti sebelum ini kerana kitaran turun dan naik itu banyak terdedah kepada perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Oleh sebab itu, pedoman yang pertama, perlulah kerajaan dan masyarakat menyediakan payung sebelum hujan. Pedoman yang kedua ialah seperti juga cuaca yang dipengaruhi oleh perkara yang berlaku di luar sempadan kita. Pembakaran yang berlaku di Indonesia akan ada kesan kepada kita. Apa yang berlaku di Australia juga ada kesan kepada kita. Begitu jugalah ekonomi, kerana dunia sekarang ini saling berhubung. Maksudnya kita semakin terkesan dengan perkara-perkara yang sebenarnya bukan berpunca daripada kita. Contoh yang terbaik sekarang ini ialah dasar kerajaan Amerika Syarikat melalui Federal Reserve yang ingin mengekang inflasi di Amerika Syarikat dengan menaikkan kadar faedah secara agresif. Itu secara langsung mempunyai kesan kepada mata wang kita, kepada pasaran saham kita, kepada inflasi kita dan juga ada tekanan kepada kita untuk turut sama menaikkan kadar faedah walaupun itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Jadi oleh itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk menyediakan negara dalam suasana sebegini, kita perlu mengambil kira juga pedoman-pedoman ini, maka Kementerian Ekonomi merangka strategi untuk yang paling penting sementara kita menangani cabaran harian. Harga barang naik, inflasi, gaji, ini semua adalah cabaran-cabaran harian tetapi yang lebih penting untuk kita menyediakan payung sebelum hujan dan payung itu biar payung yang betul-betul kuat. Kalau hujan datang pun dia dapat bertahan. Kementerian Ekonomi diberi mandat untuk memperbetulkan struktur ekonomi negara. Sementara kita selesai yang jangka masa pendek, kita tidak boleh mengulangi kelemahan-kelemahan lepas yang mendedahkan negara dan ekonomi kita kepada risiko-risiko ini apabila ia berlaku. Membetulkan struktur ekonomi negara bermaksud menaikkan daya tahan ekonomi negara. Supaya kalau ada demam global, kalau ada perkara-perkara lain yang di luar kawalan kita, itu berjaya ditangani dan diserap dengan baik oleh kerajaan kita. Jadi ia bertumpu kepada 3 perkara utama. Pertama, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal. Kita banyak mendengar kebelakangan ini tentang jumlah hutang kita, tentang berapa banyak sebenarnya jumlah faedah yang dibayar setiap tahun sebagai sebahagian daripada perbelanjaan mengurus. Ini semua ialah persoalan kedudukan fiskal. Maksudnya pengurusan pentadbiran kewangan awam kita perlulah berada di satu keadaan yang lebih baik. Maksudnya kurang berbelanja dari segi hutang. Belanja itu dikhususkan kepada projek-projek yang betul-betul membawa nilai tambah kepada rakyat kerana ruang fiskal ini cukup penting kalau ada perkara-perkara di luar jangkaan kita. Kalau ada ruang fiskal yang lebih besar, kalau ada berlaku perkara di tempat lain yang ada kesan kepada kita, maka kita ada
wang dan kedudukan kewangan untuk menjadi orang kata dalam bahasa Inggeris, Datuk Seri Yang di-Pertua, buffer, penampan kepada kesan-kesan ini. Perkara kedua dalam menstrukturkan ekonomi negara ialah menambah pendapatan negara. Maksudnya menambah pendapatan kerajaan. Kerana kalaupun ekonomi itu berkembang dengan baik, tetapi kalau ia tidak diterjemahkan kepada pendapatan khusus kepada kerajaan dalam bentuk hasil cukai dan bukan cukai, ia tetap akan ada masalah kepada kerajaan dan negara. Buat masa ini, Malaysia berada di tempat ketiga paling corot dalam rantau ini dari segi peratusan hasil kepada kerajaan sebagai nisbah kepada saiz ekonomi. Jadi maksudnya kalau saiz ekonomi berkembang besar pun, tidak tentu perkara itu akan menambah kedudukan kewangan kerajaan. Dan perkara ketiga yang kita akan beri tumpuan ialah menstrukturkan kegiatan ekonomi negara ke arah sektor-sektor yang menawarkan nilai tinggi. Buat masa sekarang contohnya, dua sektor utama yang kita beri tumpuan ialah sektor yang membabitkan tenaga boleh barui ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin renewable energy, dan yang kedua ialah ekonomi digital. Kerana melalui aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja ia boleh mencipta peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja kita, ia juga akan menarik pelaburan daripada luar negara. Kerana banyak pelaburan luar negara ini, dia berkisar kepada dua sektor ini. Satu yang bersabit dengan peralihan kepada tenaga boleh barui, dan yang kedua yang bersabit dengan ekonomi digital. Oleh yang demikian, Datuk Seri Yang di-Pertua, maka mengambil kira tanggungjawab dan keperluan menstruktur ekonomi ini, kerajaan mengambil pendekatan serampang pelbagai mata untuk kita memastikan supaya selain daripada kita menyelesaikan masalah harian, kita juga akan mengukuhkan kedudukan ekonomi supaya dapat menangani gangguan-gangguan tersebut. Saya bagi beberapa contoh dalam tempoh yang ada lebih kurang 10 minit. Apabila kita menangani kos sara hidup, ia tidak lagi cukup dengan kaedah sebelum ini yang bergantung kepada peruntukan kerajaan untuk mengawal harga. Kerana kalau tidak berhati-hati dengan memberi subsidi tetapi tidak membaiki rantaian perbekalan, ia mula ada gangguan kepada bekalan. Itulah yang berlaku dalam episod ayam dan telur 1 tahun yang lepas. Pada peringkat awal, kaedah yang biasa sebelum ini ialah untuk mengawal harga, tetapkan harga siling, kemudian bagi subsidi, tetapi pada satu peringkat sebenarnya, harga siling yang ditetapkan itu dan subsidi yang diberikan sebenarnya merugikan kepada pengusaha-pengusaha. Jadi akhirnya pengusaha-pengusaha buat keputusan, kenapa perlu saya rugi untuk saya terus beroperasi, lebih baik saya simpan wang saya dan saya menutup. Maka itu seterusnya menimbulkan masalah yang baru, iaitu dia ada gangguan kepada bekalan. Jadi kaedah yang kalau sebelum ini dikenali dan diterima pakai oleh pentadbiran-pentadbiran yang lepas, oleh kerana cabaran itu berbeza sekarang, maka kita mengambil pendekatan yang lebih ada cara yang pelbagai. Contohnya pertama, tadi sahabat saya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri ada, contohnya melalui menu rahmah. Fokusnya bukanlah untuk memastikan orang semua membeli pada harga RM5. Fokusnya ialah dengan menambah bekalan ataupun penawaran makanan pada harga RM5. Ini akan memberi isyarat kepada peniaga-peniaga lain bahawa jika mereka menaikkan harga secara tidak berpatutan, pembeli akan ada pilihan untuk bertukar kepada menu yang berharga RM5. Untuk jangka masa panjang, ini akan berjaya meredakan kenaikan harga makanan. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan berbentuk ekonomi, bukan lagi campur tangan terus
melalui subsidi ataupun memberi wang atau insentif kepada pengusaha-pengusaha. Begitu juga melalui apa yang diusahakan melalui inisiatif pendapatan rakyat ataupun melalui Insan, inisiatif usahawan makanan. Kita letakkan makanan perlu dibekalkan dan dijual pada harga serendah RM2. Dan ini sedang berlangsung sekarang. Bukanlah bermakna kita nak semua orang makan pada harga RM2. Tetapi ada golongan yang sebenarnya akan mendapat manfaat kerana bagi mereka RM2 pada mutu yang baik, itu sudah cukup bagi mereka. Penjelasan. Tunggu sekejap, saya habiskan ayat, kemudian saya bagi. Dan itu dengan lebih banyak inisiatif-inisiatif seperti ini yang menambahkan tawaran harga makanan siap pada harga yang lebih rendah, itu akan mula mempengaruhi dinamisme harga barang makanan di masa akan datang.